Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi cikgu pada hari ini untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-12. Okey, so diberi kepada kamu berkenaan dengan soalan ini. So soalan ini berada di bab tingkatan 4. Okey, bab tingkatan 4 iaitu bab yang ke-7 berkenaan dengan graf gerakan tajuknya. Okey, diberi kepada kamu graf jarak masa bagi perjalanan sebuah bas dan juga sebuah kereta. So, graf OPQR mewakili sebuah kereta. Okey, kita highlight lah terlebih dahulu. OPQR adalah perjalanan kereta dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Graf MQN adalah perjalanan sebuah bas dari Kuala Lumpur ke Putrajaya. So, MQN ini adalah bas. Alright, so apa yang kamu nak kena tengok? Okey, kita tengoklah semula kepada graf. So, OPQR adalah kereta. Okey, kita tulislah sedikit. Kata sebagai info lah untuk kita. So, MQN adalah perjalanan sebuah bas. So, ini adalah perjalanan untuk bas. Alright. So, apa yang kita boleh tahu bahawa dari sini, ianya adalah, kalau kamu tengok daripada sini, OPQR dari Putrajaya ke Kuala Lumpur. Okey, so dekat sini ianya adalah Putrajaya. So, ini adalah Kuala Lumpur lah. Okey, so itulah info-info yang kamu ada. Okey, kita beralih kepada soalan. Soalan kamu yang pertama, dia suruh kamu mencari nilai T. Okey, so nilai T berada di mana? So, kita dah boleh nampak nilai T kamu ada di sini. Okey, so seharusnya nilai T ini kita tak tahu, tapi apa yang kamu boleh katakan, T ini seharusnya lebih daripada nilai 10 lah. Okey, sebab 10 di sini, so T kemudian 25. Dan seharusnya T kamu kurang daripada 25. Okey, so apakah idea yang ada? So, M ke N ini adalah satu garis lurus. So, apabila melibatkan garis lurus, pastinya dia memiliki kecerunan. Okey, dan titik Q ini berada di atas kecerunan atau penggarisan MN lah. Okey, so cikgu boleh katakan bahawa kita akan fokus kepada koordinat. So, untuk T, okey, untuk Q lah. Okey, untuk mencari Q, iaitu koordinat kamu adalah T20. Okey, so untuk mencari Q dekat sini, ianya adalah T20. Manakala kita ambil lagi satu dekat sini, kita ambil dekat sini lah. Okey, so di mana koordinat untuk M kamu? Okey, cikgu tulis kat sini. So, M kamu seharusnya 040. Okey, so itu yang kamu dah ada. So, kita nak mencari kecerunan. Okey, tapi harus diingat nak cari kecerunan dekat sini ada T. Masih belum lengkap. So, secara tak langsung, kita carilah titik N dahulu. So, titik N kamu kalau ikutkan koordinatnya adalah 25, 0. Alright, kerana dia berada di atas paksi X 25 pada paksi Y 0. So, M adalah 040. So, Q adalah T20. So, ini yang kamu ada. Okay, so kita boleh kira kecerunan terlebih dahulu dengan melabel X1, Y1. So, X2, Y2. Okay. So, kamu boleh label terlebih dahulu dan kita akan teruskan kepada pengiraan. Okey, so rumus untuk kecerunan adalah Y2 tolak Y1. So, 40 tolak dengan 0 dibahagikan dengan X2 tolak dengan X1, iaitu 0 tolak 25. So, kamu akan ada 40 per dengan negatif 25. So, sekiranya dikecilkan, ianya akan dapat jawapan iaitu so, tekanlah kalkulator. Okey, so 40 dibahagikan dengan negatif 25. So, kamu akan dapat nilai negatif 1/6. Okey, so negatif 1/6. So, itulah kecerunan untuk M ke N. So, habis untuk kecerunan. So, kita combine lah semula dengan Q. Sebab kamu dah tahu Q ini berada di atas garisan MN. Dan seharusnya M ke N ini kecerunan dia negatif 1.6. Samalah dengan kecerunan untuk M ke Q, iaitu negatif 1.6. So, seharusnya koordinat dia, dia punya kecerunan adalah samalah. So, kita akan ambil dua koordinat. Okey, kita akan fokus kepada koordinat ini dan juga koordinat inilah. Okey, sebab kita nak cari T. So, apa yang akan kamu buat seterusnya, kita akan label semula. So, kita akan ambil koordinat M. So, M kamu adalah X2, Y2. So, kita label lah dekat sini X1, Y1. Okey, so kita akan fokus kepada M dan juga N.
So M dan juga N, M dan juga Q. Asyik tersasul sahaja. Okey. So Y2 40 tolaklah dengan 20. So kita ada nilai yang baru. 40 tolak dengan 20 dibahagikan dengan 0 tolak dengan T. Okey. Kita samakan dengan negatif 1.6. Sebab cikgu dah cakap tadi seharusnya kecurangan dia sama. So di sini apabila kamu cuba selesaikan, okey, so dia akan tinggal 20 per dengan negatif T sama dengan negatif 1.6. Okey. So untuk penyelesaian ni kamu switch lah, kamu tukar ataupun pindahkan. So dia akan jadi negatif 1.6 sama dengan negatif T. So akhir sekali kamu akan dapat nilai di sini adalah negatif 12.5. So kamu akan ada negatif 12.5. Itulah nilai negatif T. So T kamu seharusnya 12.5 lah. Okey, so selesailah untuk yang pertama. So kita dah tahu T kamu adalah 12.5. Mungkin nampak panjang sedikit, tapi itulah penyelesaian dia. Okey, so kita tulislah dekat sini iaitu 12.5. Itulah nilai T kamu. Alright, kita beralih kepada soalan B. Okey, soalan B dia kata kereta tersebut berhenti seketika untuk mengisi minyak ataupun berhenti seketika di stesen minyak. So kalau kamu tengok ini adalah graf untuk kereta. Okey, so dia berhenti. So berhenti seharusnya dia grafnya berada dalam keadaan mendatar lah. Okey, sebab dia berhenti. Maksudnya dianya tidak bergerak. Okey, manakan ini adalah graf jarak masa. So jaraknya tidak bergerak, so bermaksud dia berhentilah. So berapa menyatakan tempoh dalam minit kereta tersebut berada di stesen minyak. So kalau kamu tengok dia berada di stesen minyak bermula di sini dan dia berakhir dekat sini. Itulah dia tempoh masa dia berada di stesen minyak. Dan seharusnya masa kamu dalam minit yang dia nak. So kamu ambil sahajalah nilai 12.5 ditolak dengan 10. So kamu akan dapatlah jawapan 2.5 minit. Okey. So itulah jawapan kamu untuk B. So maka jikalau T kamu untuk A ini salah, so pastinya untuk B confirm salah lah. Okey, sebab dia bergantung, B ini bergantung kepada A. Alright. So C, hitung beza laju purata dalam kilometer per jam di antara bas dan kereta. Okey, so soalan kamu yang C dia suruh kamu kira laju purata. So untuk laju purata ini, okey, untuk laju purata bermaksud kamu akan mengira ataupun menggunakan rumus laju lah, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, so cikgu tulis dekat sebelah sini. Laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, kita fokus kepada kereta terlebih dahulu. Okey, untuk kereta berapakah jarak keseluruhan? Okey, untuk kereta jarak keseluruhan pergerakannya adalah 40 km sebab dia bergerak daripada kosong sehingga ke kilometer yang ke-40. So seharusnya jarak kamu dalam kilometer. Okey, so untuk yang ni jarak kamu seharusnya dalam kilometer. So masa kamu seharusnya dalam jam. Okey, so untuk perjalanan kereta dia mengambil masa 30 minit. 30 minit ataupun kita tukar kepada jam. Okey, 30 minit bahagilah dengan 60 untuk ditukar kepada jam. Okey, so kamu keluarkanlah kalkulator kamu. Kita buat sedikit pengiraan. Okey, ataupun kamu boleh terus menaik macam ni. Okey, pecahan. Kemudian ataupun kamu boleh pakai bahagi mana-mana lah. Okey, bahagi kurungan 30 bahagi dengan 60. So pastikan ada kurungan untuk membezakan antara bahagi yang asal dengan bahagi yang di bawah. Okey, kamu akan dapat 80 km per jam untuk kereta. So kereta ini bergerak pada kelajuan 80 km per jam. Okey, so agak perlahan tapi tak apa, memang itulah dia. So seterusnya untuk bas. Okey, so bas kamu kalau ikutkan dia punya jarak masih lagi sama sebab dia daripada Kuala Lumpur ke Putrajaya 40 sehingga 0. So perjalanan dia ataupun dia punya jarak masih lagi sama 40 km per jam. Tetapi masa untuk bas kamu dia mengambil masa hanya 25 minit. Okey, so bas ini mengambil masa 25 minit, bahagilah dengan 60. Okey, so kita keluarkan kalkulator lagi sekali.
Okey, so kita akan tekan 40 bahagi dengan kurungan. Okey, kita dah ada kurungan. 25 bahagi dengan 60. Okey, kita tengok apakah hasilnya. So, jawapan kamu ialah 96. So, bas ini bergerak dengan kelajuan 96 km per jam. Okey, ada orang tulis kilometer jam macam tu, ataupun cikgu buat kilometer per jam macam ni, boleh. So, kereta ini adalah 80 km per jam. So, soalan kamu dia nak beza. Okey, soalan kamu dia nak beza laju. Okey, cikgu besarkan sikit. So, dia nak beza laju. So, seharusnya beza laju dia adalah nilai 96 tolaklah dengan 80. Okey, so seharusnya cikgu buat kat sini lah. Okey, beza dia adalah 96 tolaklah dengan 80 dan seharusnya beza kelajuan mereka adalah 16 km per jam. So itulah dia. Okey, janganlah kamu ambil nilai kecil tolak nilai besar pula, kereta tolak bas. Okey, nanti dapat nilai negatif. Okey, seharusnya beza kamu ambillah nilai besar tolaklah nilai kecil. Okey, selesai untuk untuk C. Dan yang terakhir, okey, soalan kamu, sekiranya OP adalah laluan. Okey, kita tengok OP ini sekiranya ini adalah laluan lebuh raya, adakah kelajuan kereta tersebut mematuhi had laju yang ditetapkan? Berikan justifikasi. Okey. Untuk di sini soalan kamu adalah berkenaan dengan hujah ataupun aplikasi. Okey, dia kata dekat sini OP adalah laluan lebuh raya. So O ke P ini adalah laluan lebuh raya. So apa yang kita nak kena buat? Kita akan kira dia punya sebab dia bermain dengan laju. So kita akan guna rumus yang sama, iaitu laju sama dengan jarak bahagi masa. Fokus kita adalah kepada kereta lah. Sebab untuk O ke P ini adalah kelajuan kereta. Okey, so kamu tengok berapakah dia punya jarak untuk perjalanan kereta. So jaraknya adalah 20 km. Okey, mana cikgu tahu 20 km, kamu tengoklah daripada sini dia kosong. Kemudian di sini dia adalah 20 dekat sini. So nilai dia adalah 20. So jaraknya adalah 20 km. Okey, manakala dia punya masa yang diambil adalah 10 minit. So 10 minit kita akan tukar kepada jam, kita bahagi macam biasa dengan 60. Okey, so bahagikan dengan 60. So kita keluarkan kalkulator untuk kali yang terakhir sebab ini adalah soalan yang terakhir. So, kamu ada nilai 20 dibahagikan dengan kurungan 10 bahagi 60. Okey, hasilnya kita nak tengok 120. Okey, untuk soalan kamu di sini, okey, kilometer per jam. Agak laju juga sebenarnya. Okey, untuk O ke P, dia kata ianya adalah laluan lebuh raya dan sekiranya kereta tersebut, adakah kereta ini mematuhi had laju yang ditetapkan? Berikan justifikasi. Seharusnya jawapan kamu, inilah pengiraan kamu, 120 km per jam. So, kalau ikutkan bagi menjawab mematuhi had laju atau tidak, seharusnya tidaklah. Okey, tidak mematuhi had laju kerana, okey, tidak kerana had laju. Okey, so kita tengok sekiranya had laju jadi dekat pula dia punya ni. Okey, so tidak kerana had laju lebuh raya. Okey, cikgu tulis ringkaskanlah. Okey, had laju lebuh raya ialah 110 km per jam. Okey, so itulah kamu punya justifikasi. Seharusnya dia tidak mematuhi lah. Okey, kerana had laju lebuh raya ialah 110 km per jam. Okey, maka selesailah sudah soalan nombor 12 ini. Okey, jalan kira dia agak panjang, selari dengan markah iaitu 9 markah. Sehingga kita berjumpa lagi di soalan yang lain. Sekiranya ada permasalahan, ada kekeliruan, boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya ianya bermanfaat, berkongsilah dengan jawapan, berkongsilah cara ini kepada rakan-rakan yang lain. Ilmu yang kita ada ini, ilmu yang kamu dah dapat, dan tanpa tanpa sebarang masalah, cikgu mengharapkan like dan juga subscribe lah untuk cikgu punya channel. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.